Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video kali ini kita ingin membincangkan beberapa lagi istilah berkenaan dengan pembubaran perkahwinan. Pernah dengar istilah-istilah seperti fasakh, hulu dan juga nusyuz? Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah maksud istilah-istilah tersebut? Mungkin kita boleh mengagak istilah-istilah tersebut adalah merujuk kepada pembubaran perkahwinan. Tapi bagaimana bentuknya? Tapi untuk topik kali ini bukan saya yang akan membincangkan. Hari ini kita ada seorang tetamu jemputan, satu orang yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang undang-undang syariah Islam. Sudah menjangkau 15 tahun dalam dunia peguam syariah ataupun peguam syar'i. Jadi sudah tentulah beliau dapat memberi kupasan yang terbaik untuk tatapan kita semua. Tuan, antara kelazimannya ramai yang mengaitkan istilah fasakh ini sebagai suatu bentuk pembubaran perkahwinan yang diserahkan kuasanya kepada golongan wanita. Adakah itu benar? Kami mohon penjelasan selanjutnya berkenaan dengan fasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu fasakh? Fasakh daripada segi bahasa bermaksud batal, dan secara istilahnya pula bermaksud pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah atau disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Kalau fasakh ni adalah satu cara ataupun satu kaedah pembubaran perkahwinan. Menurut hukum syaraknya telah diberikan kepada pemerintah lah. Contohnya di Malaysia, kuasanya telah diberikan kepada hakim syariah untuk memubarkan sesuatu perkahwinan. Tetapi perlu melalui beberapa proses lah, merujuk kepada alasan ataupun masalah rumah yang berlaku dalam rumah tangga, dan dia ada beberapa alasan lah yang boleh menyebabkan fasakh tersebut dipertimbangkan ataupun dinilaikan untuk diputuskan oleh hakim. Okey. Dia punya kesan apabila jatuh fasakh, tidak boleh dirujuk tetapi boleh berkahwin semula lah, ataupun boleh diperbaharui akad nikah, bukan seperti talak, bain, kubra. Pada asalnya hukum fasakh ni harus bagi isteri menuntut fasakh untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua pihak. Permohonan fasakh ni dibuat apabila pihak suami ataupun lelaki tidak berhasrat ataupun tidak mahu untuk menceraikan isteri secara talak lah pada asalnya lah. Dan pihak isteri ataupun sebenarnya pihak suami juga boleh menggunakan kaedah fasakh. Dan kalau ikutkan sebab-sebab yang membolehkan fasakh ni, contohnya seperti suami tidak memberi nafkah zahir atau batin, suami berpenyakit dengan penyakit yang sukar diubati, contohnya seperti AIDS, suami melakukan kezaliman terhadap isteri, yang ni yang selalu berlaku lah, ataupun lazim menyakiti lah, dan seterusnya suami hilang tu, ataupun apabila suami atau isteri itu murtad. Seperti yang kita maklum bahawa fasakh ni dibenarkan dalam hukum syarak ataupun dalam perundangan Islam. Kita panggil pihak yang menuntut ni lah pihak plaintiff lah. Okay? Boleh memfailkan sesuatu tuntutan di mahkamah syariah, dan perlu dijelaskan alasan untuk mahkamah syariah ataupun hakim syariah mempertimbangkan tuntutan tersebut. Contohnya seperti jika seseorang plaintiff lah ataupun seorang isteri mohon untuk, dia mengatakan bahawa alasan memohon fasakh disebabkan suami melakukan kezaliman terhadap isteri. Okey, kezaliman itu berbentuk apa? Contoh, mendatangkan kemudaratan dengan memukul, buktikan di mahkamah bahawa perkara tersebut berlaku. Contoh, mesti ada report polis, laporan polis telah dibuat, dan mungkin ada lagi bukti-bukti sokongan yang lain seperti laporan perubatan, gambar. Mungkin sekiranya perkara tersebut telah disaksikan atau disaksikan oleh mana-mana pihak, mungkin boleh dipanggil saksi. Sebenarnya isu dia adalah untuk membuktikan bahawa kejadian ataupun dakwaan tersebut berlakulah, dan sekiranya mahkamah berpuas hati terhadap alasan dakwaan tersebut, mahkamah boleh memfasahkan. Sebenarnya peranan utama peguam syariah ni atau peguam syariah ialah untuk membantu pihak-pihak
yang teraniaya membela dirilah di mahkamah ataupun untuk menyatakan ataupun mencari keadilan. Dan sebenarnya paling penting sebenarnya peguam syariah ataupun syari'i ini bertindak untuk membantu ataupun memudah mahkamah. Kita akan bagi nasihat dari segi perundangan dan hukum syarak. Jadi benarlah fasah ini merupakan sesuatu bentuk pembubaran yang dapat dilakukan oleh golongan wanita, namun ianya merupakan satu bentuk permohonan yang dipanjangkan kepada pihak yang berkuasa dan pihak mahkamah syariah akan membuat keputusan ataupun memutuskan tentang pembubaran tersebut. Jadi bagaimana pula dengan huluk? Huluk dari segi bahasa bermaksud menanggal atau mencabut. Dari segi istilah pula, huluk ni bermaksud penceraian atau perpisahan di antara suami dan isteri dengan satu gantian ataupun bayaran balasan yang diberikan oleh isteri kepada suami dengan istilah lafaz talak atau huluk. Umumnya masyarakat di Malaysia lebih maklum ataupun lebih familiar lah dengan istilah tebus talak. Perbezaan, sedikit perbezaan secara asasnya antara talak biasa dan huluk ni ialah talak berlaku dengan kehendak suami, manakala huluk berlaku dengan kemahuan isteri. Oleh itu, dia disyaratkan untuk menebus diri dari suaminya dengan satu gantian memberi suatu kadar jumlah daripada mas kahwin yang dipersetujui bersama. Macam tu lebih kurang. Cerai, tapi mungkin suami cakap, saya kalau nak cerai, boleh tak awak bagi saya 10,000, isteri pula setuju. Kan? So tebus talak tu boleh berjaya lah. Tapi dengan tebus talak tersebut, dengan pembayaran tersebut, dia akan bercerai lah macam tu. Apa hukum huluk ni? Hukum huluk secara umumnya adalah harus. Walau bagaimanapun hukum huluk ini turut bergantung kepada keadaan tertentu. Dihukumkan harus kerana sifat buruk si suami dan dikhawatiri isteri tidak dapat menunaikan hak suaminya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum huluk juga dihukumkan boleh jadi haram lah dalam keadaan antaranya ialah haram pada sisi suami apabila suami sengaja menyusahkan isteri dan tidak mahu berinteraksi bersama isteri, sengaja tidak memberikan hak-hak isteri, tertekan seolah-olah dizalimi dan dianiaya, dan akhirnya isteri tidak mampu bertahan dan menuntut huluk. Seterusnya haram juga pada sisi isteri apabila isteri meminta cerai pada hubungan rumah tangganya baik dan tiada sebarang pertengkaran atau tiada alasan syar'i yang membenarkan huluk. Maksudnya banyak juga yang berlaku, kadang-kadang isteri nak mohon cerai, kan? Tapi tak ada alasan. Kan? So maksudnya mereka ni dalam keadaan yang baik, suami menunaikan tanggungjawab bagi nafkah, zahir dan batin, semua okey. Tapi tiba-tiba isteri nak mohon cerai tanpa sebab dan dicuba menawarkan huluk. Pada asasnya tawaran tersebut, huluk tersebut boleh jadi haram lah. Dihukumkan sunat untuk isteri meminta huluk apabila suami meremehkan hak-hak Allah SWT seperti suami meremehkan solat, puasa dan meremehkan ajaran agama Islam dan lainnya. Okey, hukum huluk ni boleh jadi wajib. Antaranya ialah sebab suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi akidah isteri. Okey, supaya keluar daripada Islam. Okey, contoh lafaz huluk ni, dan suami berkata, aku talakkan engkau dengan bayaran sebanyak 1,000. Kalau begitu, huluk ini saling tidak tumpah seperti talak, cuma ditambah apabila berlakunya penceraian, pihak isteri rupa-rupanya kena berikan sesuatu nilai yang telah dipersetujui kepada pihak lelaki ataupun suami. Kalau perkataan nusyuz ni rasanya ramai yang pernah dengar dan sudah ada sedikit maklumat tentangnya. Tapi kita nak tahu juga dengan lebih lanjut berkenaan dengan nusyuz. Seterusnya ialah isu nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz ni dari segi sudut bahasa bermaksud derhaka ataupun ingkar. Definisi nusyuz daripada sudut istilah syarak ialah sesuatu keingkaran isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak. Okey. Perbuatan nusyuz seorang isteri adalah haram, haram dan termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar.
dan akan dikenakan hukuman bagi sesiapa yang melakukannya. Okay, nusyuz memang cakap satu keingkaran, tapi pelaksanaan dia ialah mahkamah yang kena perintahkan ataupun keluar perintah bahawa seseorang isteri tersebut ataupun tersebut dia telah berlaku nusyuz. Based on kepada fakta-fakta yang dinyatakan. Apabila soalan nusyuz tu apa efek dia? Dia sebenarnya kalau ikutkan efek nusyuz tu sebenarnya kalau kita dah panggil dia untuk dikumpulkan, dia tak nak tahan juga. Isteri tak boleh nak tuntut nafkah lah dalam tempoh dia nusyuz tu. Okey, tanda-tanda nusyuz ataupun apa itu elemen-elemen nusyuz lah. Antaranya ialah isteri enggan melayan suami ke tempat tidur ataupun isteri tolak pelawaan suami untuk bersetubuh tanpa sebab yang munasabah. Seterusnya keluar rumah tanpa izin suami tanpa sebab-sebab yang munasabah. Seterusnya melakukan kekasaran bersama ada dengan perkataan atau perbuatan terhadap suami. Seterusnya ingkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Seterusnya membenarkan lelaki yang tidak disukai oleh suami memasuki rumah semasa ketiadaan suami. Secara prinsipnya seorang suami memiliki tanggungjawab untuk mendidik isterinya. Suami perlu nasihat isteri dan cuba untuk beri bimbingan. Okey, apabila tanda-tanda nusyuz mula kelihatan dengan lembah lembut dan berhikmah lah sebenarnya. Mungkin apabila telah berlaku satu masalah, dah telah diberi nasihat, telah diberi bimbingan secara hikmah, tapi jika isteri masih lagi ingkar ataupun degil, kaedah kedua seterutamanya untuk bagi pengajaran boleh meninggalkan isteri bersendirian di tempat tidur. Namun begitu suami tidak boleh meminggirkan isterinya tanpa bercakap dengannya hingga melebihi 3 hari. Seterusnya, secara turutan jika masih ingkar lagi, suami sebenarnya dibenarkan untuk memukul isteri dengan pukulan, maksudnya pukulan yang ringan lah. Pukulan untuk mengajar, tapi bukan pukulan yang berlebihan. Suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan atau tidak membahayakan tubuh badan isteri. Apa-apa pun berkaitan pukulan ini memang untuk tujuan mendidik pada pihak isteri. Seperti mana suatu pernikahan dijalankan ada adabnya, ada tata cara. Macam adatnya kita biasa risik, bertunang dan seterusnya berkahwin, kan? Dan kita adanya surat nikah, contohnya. Dan begitu juga perceraian juga seharusnya diselesaikan. Walaupun perceraian adalah satu perkara yang semua tak nak ataupun perkara yang halal yang Allah paling benci lah. Tetapi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan dan terpaksa bercerai, hendaklah juga diuruskan sewajarnya ataupun diuruskan mengikut adab tertentu, cara-cara tertentu. Salah satunya ialah berbincanglah secara baik, dan hasilnya ialah hendaklah diselesaikan secara baik juga, hendaklah diselesaikan di mahkamah dan lain-lain lah, cara-cara tertentu. Suka juga untuk saya kongsikan atau saya nasihatkan untuk mendapatkan nasihat yang tepatlah. InsyaAllah lah mungkin boleh dapatkan nasihat daripada peguam syar'i, mungkin boleh dapatkan nasihat sebenarnya daripada ustaz-ustaz, ataupun mungkin boleh dapatkan nasihat daripada pejabat agama. Seperti mana daripada saya selama adalah sikit pengalaman berkhidmat sebagai peguam syar'i. Kadang-kadang masalah-masalah ni insya-Allah boleh diselesaikan dengan baik, tetapi mungkin cara ataupun pihak-pihak tidak mengetahui cara yang sepatutnya ataupun sewajarnya untuk melakukan, kadang-kadang mendatangkan kesegaran mungkin dari segi lewat ataupun perkara-perkara yang tertangguh, metod, cara dan bermacam-macam. Saya selalu nasihatkan bahawa insya-Allah kita percayalah setiap berlaku ada hikmahnya. Itulah saya share sikit saya boleh kongsikan supaya menjadi manfaat kepada mana-mana pihak lah. Jadi terima kasih di atas perkongsian Encik Waliuddin bin Alias. Rasanya dengan perkongsian ini dia dapat memadamkan banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam benak pemikiran kita. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.